أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jutaan terima kasih kepada pengurusi majlis, jutaan terima kasih kepada pengurusi madrasah dan seluruh pentadbirnya yang sudi menjemput dan menerima kehadiran saya. Syabas kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan segala macam kemanfaatan dan mengelakkan segala macam kemudaratan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Boleh tak kalau saya jemput tuan-tuan lebih rapat dengan saya, sebelah kanan dan sebelah kiri, kita rapat-rapat ke depan. Sebab tuan-tuan kalau mengaji dalam hukum orang duduk dalam pengajian ni, maka sahabat dengan Nabi ni bertemu antara lutut dengan lutut. Jadi nanti kalau ada yang belakang tu dia boleh masuk, insya-Allah. Yang perempuan minta maaf tak boleh jemput. Kalau jemput mau boleh. Okey, baik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Baik, nanti bagi terus. Ya, baik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita merancang sesuatu, Allah mengizinkan. Ini penting. Ada manusia merancang sesuatu, Allah tak bagi apa dia nak. Kenapa? Sebab itu tak sesuai untuk dia. Tapi kita acap kali perancangan kita, acap kali juga Allah Subhanahu wa taala memberi keizinan. Setiap kalimah kita sebut nak jadi apa pun, biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Baik. Pada malam ini, sebelum kita start dalam tajuk yang dibagi pada saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Rasulullah utusan Allah ini adalah contoh terbaik. Uswatun hasanah. Tapi sebelum itu, saya selalu ajak kita supaya berfikir sebentar. Tadi diberitahu umur saya 53 tahun. Buang 15 tahun, akil balik belum masuk. Maksudnya ada baki lebih kurang 30-40 tahun lagi. 40 tahun sambut Maulidur Rasul. Agak-agak dah sambut 40 kali itu, tambah ketidak iman 40 tingkat. Agak sambut 40 kali itu, ikuti tak sunnah kali 40 tingkat, ataupun kita ni hanya sekadar sambutan tapi hilang daripada penghayatan. Saya selalu bagi fenomena mudah. Contoh, masjid dan surau buat sambutan bermula daripada awal pagi. Awal pagi, bila sekarang dah dekat PKP, kita berharap. Kita berharap lah orang Melayu, pada hakikatnya tak adalah berharap-berharap tu. Tapi kalau rasa nak berharap juga, berharap je lah. Tapi kalau dah awak tu raut, jangan. Jangan, usah. Pening kita. Maka, contoh kita buat majlis, tuan-tuan. Majlis bermula 9 pagi, datang dan minum. 9.30 pagi, berharap. Sampailah pukul 11. Masa berarak tu, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Masa berarak, lafaz lawat dia tu
nampak betul-betul beriman. Kau tunggu kejap lagi. Kan? Habis dah beragak, tak puas hati. Ini nama tempat apa? Pulau Gadung. Masa beragak tu, selawat ni Pulau Gadung tak puas hati. Ceroboh pulau lain pula. Ni semangat ni. Udah habis. Selesai beragak, datang balik ke surau, ke madrasah kita. Dengar ceramah 1 jam, 11.30, 12.30. 12.30 anugerah sepanduk tercantik. Orang Melayu itu je boleh buat. Anugerah pakaian beragam tercantik. Anugerah itu je yang dia mampu buat. Dan selesai makan pukul 12.50 tengah hari. Zuhur masuk 1-2 minit tengah hari. Ketika 400 orang beragak ni, kami cinta kamu ya Nabi Allah, kami rindu kamu ya Habib Allah, kami kasih kamu ya Rasulullah. Bohong 12.50 tamat program Maulidi Rasul. 500 orang beragak, 20 orang je solat jemaah zuhur. Baki tinggal 10 minit aja. Begitulah setiap tahun berlaku. Setiap tahun bohong. Maka sambutan ini hanya sekadar sambutan dan dia tak jadi penghayatan di dalam kehidupan. Maka harap tahun ini memberi pengharapan kepada kita untuk kita meneladani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awal tahun, hari itu awal Muharram. Ada majlis juga awal Muharram, doa akhir tahun, doa awal tahun. Ramai datang ke madrasah kita baca doa akhir tahun dan awal tahun. Lepas baca doa, setahun tak datang-datang. Minta maaf lah. Memang itu kita nak bagi tahu. Itulah yang berlaku. Maka hati-hati, ya. Baik. Tajuk kita uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Yakni siapa? Baginda Nabi SAW. Tuan-tuan kalau rujuk dalam Quran, tuan-tuan kalau tengok dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, surah 33 pada ayat 21. Ayat ni clear semua orang baca. Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian Allah kata, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yakni pada diri baginda Nabi SAW itu ada suri teladan, contoh yang terbaik untuk kita ikuti. Tubuh badan Nabi dari hujung kepala sampai hujung kaki, daripada mula diangkat menjadi Rasul sampai baginda wafat, sampailah ribuan tahun selepas itu, pada diri Nabi itu semuanya contoh terbaik yang sepatutnya kita rujuk kepada dia, bukan rujuk kepada orang lain. Dan inilah yang paling besar dan kita nak tengok dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah kata pada diri Nabi itu ada teladan contoh yang baik untuk kamu ikuti. Dalam ayat ini surah Al-Ahzab. Ayat ini turun kalau kita belajar dalam asbabun nuzul. Asbab turunnya ayat ini, ayat 21 surah Al-Ahzab, ayat surah 33 ini. Kenapa turunnya ayat ini? Kalau kita rujuk dalam kitab tafsir, kita mendapati bahawa ayat ini turun semasa perang Ahzab. Perang Ahzab. Di mana ketika perang itu, di antara para sahabat mendapat tekanan besar daripada tentera-tentera kafir. Sedikit porak-peranda, keletihan melampau, macam-macam tekanan pada ketika itu. Sehingga ada di antara para sahabat seperti nak fed-up, tak mampu dah. Dalam riwayat Ummu Salamah kata getir peperangan
Ahzab getir kerana ada orang yang sudah belot daripada puak Islam. Macam-macam jadi. Maka apa ya? Ketika itulah Allah turun ayat ini supaya Nabi bagi tahu kepada sahabat yang lemah, sahabat yang mula dah tak mampu. Allah kata pada diri Nabi itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jangan fedah, jangan menyerah diri. Tengok macam mana Nabi berjuang. Maka para sahabat bila nampak Nabi berjuang dengan penuh hebat, maka para sahabat menjadi kuat dan kukuh, bangun mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, para sahabat Nabi, kita bagi seorang aja contohnya. Siapa? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, salah seorang pemuda yang pada ketika umur 14 tahun mohon kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mau ikut berperang. Umur 14 tahun dan aku mau duduk di saf yang pertama. Umur Nabi kata, pulanglah ke rumahmu, khidmat kepada ayah dan ibu. Tahun depan minta lagi, ya Rasulullah, aku mau ikuti perang dan jika boleh aku nak duduk di saf yang pertama. Nabi kata, jom. Sebab itu berdasarkan kepada hukum ini, maka kita meletakkan akil baligh itu umurnya 15 tahun dan ke atas. Abdullah ibn Umar perang saf pertama umur 15 tahun. Kita umur 75, saf pertama solat pun tak mampu duduk. Ya. Kadang kita udah tua lagi bangka, masih lagi bersenang-senang di luar, tak mau memilih untuk duduk di saf hadapan. Sedangkan Nabi kata, jika kamu tahu besarnya nikmat berada saf yang pertama, kamu akan datang dudukinya walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Subhanallah. Tapi kita tak tenang-tenang aja. Tuan-tuan, rujuk dalam hadis tentang solat Jumaat. Madrasah kita buat Jumaat tak? Tak ada. Okey, contoh. Pergilah masjid contoh. Solat Jumaat, apa tawarannya? Kata Nabi, barang siapa yang datang awal menduduki saf yang pertama, pahalanya seumpama bersedekah seekor unta, 20,000 unta merah. Pahalanya begitu. Barang siapa yang datang di peringkat yang kedua, maka dia seumpama bersedekah seekor lembu. Maka itu 6 hingga 7,000, makin kurang. Kemudian datang lagi di peringkat yang ketiga, lambat sedikit, duduk di saf yang ketiga, dia seumpama bersedekah seekor kambing 1,000 jam 6 hari. Datang lagi di peringkat keempat, lambat sedikit, dia seumpama bersedekah seekor ayam 2 kilo 28 ringgit. Lagi miskin. Barang siapa yang datang di peringkat yang kelima, maka dia seumpama bersedekah sebutir telur ayam RM1.50. Lagi miskin. Apa kerjanya? Barang siapa yang datang ketika khutbah dimulakan, telur pun tak ada. Tapi jahilnya kita, bahasa kita kata bodohnya kita, tenang-tenang datang lambat, sombong dengan tawaran yang Allah beri pada kita, bongkar dan takabur dengan offer yang Allah nak bagi dengan kita. Apa sangat yang kita nak takabur dan sombong? Kita, Allah cipta dari setitis mani aja, yang datang dari celah kangkang aja, keluar daripada tempat pembuangan najis saja, itu pun sombong dengan Tuhan. Nasib baik Allah tak cipta kita dari emas 916. Makin sombong kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
ini belum start, baru mukadimah. Dia nak bagi tahu kepada kita bahawa kesungguhan Nabi mempertahankan Islam dan membela itu yang disuruh. Urusan turunnya asbabun nuzul laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu yang disuruh adalah wahai para sahabat, lihat kesungguhan Nabi, lihat kesabaran Nabi, lihat usaha Nabi, lihat istiqamah Nabi dalam membela dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala itu. Maka sebab itu pada malam ini kita nak melihat ada ketidak kekuatan kita, bukan perang, bukan. Perang kita zaman ini apa? Perang kita zaman ini adalah perang hawa nafsu. Mujahadatun nafs. Para sahabat balik dari satu peperangan besar sampai di Madinah. Kata Nabi SAW, kalian baru pulang daripada peperangan kecil. Perang besar, tapi Nabi masih kata, kalian baru pulang dari sebuah peperangan yang kecil dan kalian sedang masuk dalam peperangan yang paling besar, iaitu menentang hawa nafsu dan syaitan. Hawa nafsu dan syaitan berperang sentiasa dalam tubuh badan kita. Musuh sesekali-sesekali je. Musuh kita nampak dia terang dan jelas. Setan dan hawa nafsu kita tak nampak. Maka peperangan dengan hawa nafsu dan peperangan dengan syaitan adalah peperangan yang paling besar sekali. Dan Nabi mengingatkan kita dalam hadis. Saya tak nak cerita berat-berat, tapi kemudahan yang Nabi cerita pada kita. Kata Nabi SAW satu hadis an Thauban, daripada Thauban qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia kata apa? Hampir sahaja umatku, yakni di akhir zaman itu, dikerumuni daripada seluruh penjuru sebagaimana orang mengerumuni, lalat mengerumuni makanan. Umat Islam duduk di tengah, orang bukan Islam keliling. Semua mengerumuni, menguasai bermaksud. Macam makanan di tengah, lalat memenuhinya. Islam dah tak kuat. Itu kata Nabi SAW. Dan kemudian kami bertanya, ya Rasulullah, adakah pada ketika itu bilangan kami cuma sedikit? Kata Nabi, la, bilangan kamu lebih besar daripada mereka. Tetapi kamu dikerumuni. Kerana apa? Kerana Islam cuma tinggal pada nama. Orang Islam dah tak ada kualiti, walaupun ada kuantiti. Tuan-tuan tahu hadis ni. Kata Nabi, kamu orang Islam ketika itu macam sampah di atas air yang mengalir. Air bawah, rata-rata tak diisi, ramai tapi tak diisi. Dan Allah menghilangkan rasa takut musuh terhadap kalian ketika itu. Musuh langsung tak takut dengan kita. Hari ini dah ada dah. Musuh tak takut dengan orang Islam. Walaupun orang Islam ada satu kampung, dia masuk dalam kampung kita, dia boleh mengacau setiap seorang daripada kita. Dan orang Islam yang ramai-ramai, seorang pun, sepatah pun tak mampu jaga. Ada dah. Merata-rata dah berlaku. Dan kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, pada kalian ada dua penyakit di akhir zaman. Penyakit yang dipanggil sebagai al-wahan. Al-wahan. Apa itu ya Rasulullah? Apa penyakit al-wahan itu? Yang pertama sekali, cinta dunia. Dan yang kedua, takut kepada mati. Inilah yang ada pada umat Islam pada hari ini. Umat Islam ramai sangat-sangat, tapi cinta dunia. Nak bercakap kebenaran, takut diturunkan pangkat, diberhentikan kerja, ingat esok rezeki tak ada.
Begitu. Nak bercakap tentang Al-Quran dan As-Sunnah Nabi, dikuncinya mulut takut kepada ketua contohnya. Kerana nanti pangkat tak naik, atau kontrak tak dapat, harta ditarik balik, pencen ditarik balik dan sebagainya. Ini umat Islam pada hari ini. Sedangkan Nabi pesan, qulil haqqa walau kana murra. Katakan yang benar walaupun ianya pahit. Pertama sekali penyakit umat Islam yang gagal untuk berjihad pada hari ini adalah cinta dunia. Tuan-tuan, saya menikah umur 19 tahun. Bukan gatal tapi laku. 19 tahun. Hari ini umur saya 53 tahun, anak yang sulung 33, 32, 26, 18 dan 16. Isteri yang pertama. Jangan marah dulu orang perempuan. Semua perempuan marah isteri pertama. Isteri pertama yang sudah meninggal dunia akibat daripada kanser. Selepas itu saya menikah isteri yang pertama balik dah. Sebab ada pun satu je. Cuma saya tidak tunggu lama. Kalau dulu umur 19 menikah, isteri meninggal bulan 3, bulan 5. Ya. Kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi siapa-siapa orang lelaki yang isteri meninggal, segera menikah. Ya. Jangan duduk seorang-seorang. Kan? Baik. Macam mana sembang sedikit lah. Okey, baik. Al-wahan, cinta dunia, betul tak? Baik. Umur 19 tahun kan, umur 20 dah mula fikir nak beli rumah lah, itulah, inilah. Dapatlah beli rumah contohnya. Rumahnya 20 kali 70. 1,400 kaki persegi, rumah teres. Double decker ke, double story ke, lebih kurang macam tu di taman. Alhamdulillah, contoh. Dapat anak, duduk rumah kita Alhamdulillah. Ada 3 bilik, 4 bilik, halaman depan, halaman belakang. Ketika sampai umur kita 50 tahun, rumah kita makin tak ada orang. Kan? Anak yang pertama menikah, keluar, pergi duduk di Muar, Johor. Anak kedua menikah, pindah pergi Jasim. Anak ketiga belajar di Jordan. Anak keempat duduk di universiti lain. Kita dengan bini kita je yang tinggal. Tu pun dua-dua gaut. Yang ada tu pun mengesut gaut. Dalam keadaan cinta dunia, umur 60 dapat duit KWSP. Masih lagi nak besarkan rumah. Kebodohan apakah ini? Umur 60 ni kalau anak cucu dah tak ada dalam rumah. Awak tu pun makin kecut sebab senang besok ngusung selepas mati. Iya. Kebodohan apakah bila kita dapat duit tiba-tiba nak tambah dapur. Isteri minta, kita pula dengan isteri mujahid si Muhammad. Iya. Dengan isteri, bang, kita ni kan umur 60, suami dapat 400,000, isteri dapat 300,000. Banyak, 700,000. Setakat nak buat dapur tu, senang sangat. Maka kita pula sayang ke bini. Maka bagilah bini buat juga dapur. Satu dapur kering, satu dapur basah. Siap aja. Sampai bini mati, dua-dua kering, tak masak-masak. Saja nak buat bagi nampak cantik. Dan itulah dunia. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Dunia ni kesenangan yang akan tipu kita saja. Besok dia akan berlepas tangan. Nah, gitu. Tambah lagi kat depan, tambah bilik, tambah itu, ini semua merugikan kita. Tuan-tuan, hidup kita ini macam musafir. Abdullah ibn Umar kata, Nabi pesan kepada dia, Nabi datang dan sentuh bahu dia ketika duduk daripada belakang. Nabi kata, ya Abdullah, ya, Nabi pesan, hiduplah kamu macam musafir. Zindagi
ada rupanya orang Hindustan sini. Faham. Kalau ngaji Quran belum tentu hafal. Ya. Dalam lagu tersebut, Zindagi ek safar hai sohana. Hidup ini adalah sebuah perjalanan yang sangat mengembirakan. Ini hidup kita. Kan rupanya ada geng saya. Maksud hidup di atas dunia tu jadi apa? Musafir. Apa maksud musafir? Saya datang ke Melaka. Start daripada hari Jumaat hari itu. Minggu lepas pun datang. Jumaat lepas di pusat Islam, Masjid Al-Azim. Hari Ahad lepas Sungai Udang. Hari Jumaat ni mula daripada Alur Gajah ini sampailah hari ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ketika saya keluar daripada rumah saya daripada Bukit Beruntung, ketika sini saya adalah musafir. Saya adalah perantau. Bagaimana hidup seorang perantau? Hidup musafir, saya datang daripada rumah, saya tak bawa peti ais, saya tak bawa katil, dumbler, pillow, bono, maya karing, saya tak bawa mesin basuh, tak ada. Yang saya bawa mungkin duit cash sikit, yang lain kita banyak bayar pakai kad. Baju selai 2, tuana tak payah, hotel dah ada, mandian tak payah, hotel dah ada, makan orang Melaka sangat pemurah. Dia ngatur saya asam pedas ni sampai pedih pun. Belanja asam pedas. Jadi itu perjalanannya. Perjalanannya adalah ketika datang ke dunia, jangan banyak ambil. Maksudnya, ambil apa yang perlu, jangan ambil apa yang mahu. Itu. Nanti bebannya berat. Jadi ambil yang perlu. Apa yang perlu? Makan sekadar cukup untuk memberi tenaga, meneruskan kehidupan. Begitu keadaannya. Maka sebab itu hidup, dia jadi begitu. Jadi, rumah kita yang kita siapkan di atas muka bumi Allah, tak payah mewah-mewah, tak payah besar-besar. Sebab sekejap aja. Ustaz, mana tahu sekejap? Lama Ustaz. Yang cakap tu umur berapa? 60. Rupanya kontrak dia tahun depan, 61. Dia tu rasa lama. Tulisan para ulama kontemporari dia kata apa? Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini hanya tempat untuk kita meninggal. Sedangkan akhirat itu tempat kita kekal. Jadi sepatutnya kita simpan harta di tempat yang kekal. Di tempat sementara tak payah. Lalu je. Ambil sikit, cukup tak? Cukup. Jalan. Berhenti lagi. Ambil lagi. Dah, jalan. Jangan simpan banyak. Sebab tu kalau kita belajar tentang harta terhadap orang Islam, orang yang paling cerdik apabila dia dapat duit, dia dapat harta, dapat saja terus guna untuk kebaikan, maka Allah simpan pahalanya di syurga. Masuk ke madrasah kita ni, nampak je tabung, ambil duit, masuk dalam tabung, kirim ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab besok mati tak boleh bawa. Ni buat majlis macam ni, PJK dah tentu makan ada ke tidak? Kalau tak ada, cari tajim, kan? AJK nak buat makan. Sebab tu orang kampung fikir, apa aku nak bagi sumbangan untuk majlis yang macam ni? Sepatutnya gitu. Ini tak, nyumbangnya tidak, bungkusnya banyak. Kadang manusia begitu. Rugi kita. Ini hakikat yang pertama. Orang yang ada harta jangan simpan, tapi guna untuk kebaikan. Bila kita buat untuk kebaikan, maka pahala Allah simpan dalam syurga. Dan orang yang jahil, orang yang bodoh dalam mengendalikan harta, dapat harta simpan, kemudian kira jumlahnya dan kemudian mati pada muka. Apa pun tak dapat. Dunia tempat mencari akhirat. Ikut kaedah cara Nabi. Maka sebab itu kalau kita tengok perjuangan Nabi, Nabi berjuang habis-habisan untuk cari akhirat. Dengan cara apa? Menghindarkan rasa cinta dunia.
selalu ulang, abang kameraman kita selalu, dia tahu lah, dia boleh hafal. Anak-anak kecil kita, tonton buka TV, program kami Tanyalah Ustaz 2 jam lah. Potong sikit dengan iklan 1 jam setengah. Kan ya? Itu pun dia awal pagi pukul 6.30. Ramai juga yang tak dapat menonton sebab on the way pergi kerja. Tapi tak apalah. Jadi itu 2 jam contohnya. Tapi selepas itu, program apa? Semua hiburan dunia. Semua hiburan. Tuan-tuan, malam tadi saya balik ceramah daripada Masjid As-Salam, Kampung Air Hitam Darat. Balik dalam perjalanan nak sampai ke Swan Hotel, Garden Hotel, Jalan Kota Laksmana. Dia punya jam ni tak tahu manusia buat apa. Semua berhenti di tepi jalan tengok bunga api. Fucking 2 kilometer berjalan nak tengok bunga api je, gendong anak, tak ke gila namanya. Datang masjid free, dapat makan lagi, boleh bungkus, tu pun tak mau datang. Nampak tak manusia cinta dunia macam mana? Dahsyat. Maka sebab itu, dalam bab cinta dunia, kalau kita buka TV, semua hiburan, anak-anak kecil kita dirosakkan oleh siapa? Oleh hiburan bintang kecil, pop star, rancangan tarian dan nyanyian. Esok naik sikit remaja, Akademi Fantasia. Naik umur 40, 50, Gegar Bergenza. Naik umur 60, Kilauan Emas. Otai masih berdosa. Iya tuan-tuan, kadang-kadang sedih. Bukan kita tak reti. Kita orang Islam faham mana yang manfaat, mana yang mudarat. Nabi kata solat di masjid ni, di madrasah dapat 27. Kita nyombong dengan Tuhan. Tak apalah, tak payah banyak-banyak. Aku solat di rumah, 1 pun cukup. Maka sebenarnya akal kita tidak waras dalam memilih tawaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih tuan-tuan. Orang yang umur 60-an pegang mikrofon. Masa menyanyi itu pun kencing manis 32. Tu pegang mikrofon. Ku tanam selasih, ku tanamkan di hujung halaman. Saya suka tambah. Jangan engkau lupa, engkau juga bakal kena tanam. Ya, asyik tanam selasih je. Rupanya nak tanam dia tinggal 3 hari lagi je. Tu kadang-kadang manusia leka. Maka itu dunia. Kehidupan dunia, kita harus berjuang umpama Nabi tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Macam mana Nabi berjuang? Begitulah kita berjuang dengan cara Nabi. Dalam kehidupan kita berhadapan dengan berbagai hal. Perjuangan paling besar kita adalah berhadapan dengan hawa nafsu. Dalam surah Yusuf, surah 12 ayat 53, Allah kata, inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu sentiasa mengajak kalian untuk buat jahat. Illa ma rahimah rabbi. Kecuali nafsu yang dijaga dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, ketika konsert dibuat, berlumba-lumba manusia berebut. Ketika masjid buka untuk ceramah dengan percuma, jarang orang datang. Yang datang tu pun bakal jenazah. Geng kencing manis ada, geng gaul ada, geng darah tinggi ada. Yang datang asma pun ada. Seperti tu pun ada. Tapi untung tuan-tuan, bila orang tanya, Ustaz, kenapa di masjid ni ramai orang tua? Saya kata untung
Sebab orang tua tu dulu masa muda pun tak datang juga. Perangai dia lebih kurang macam orang muda sekarang juga. Dia pun tak datang. Kenapa? Apa untungnya? Ketika muda, badannya sihat, tapi imannya sakit. Badannya sihat, imannya sakit. Ketika tua, badannya sakit, tapi imannya sihat. Jadi iman boleh pimpin tubuh badan yang sakit berada di saf yang pertama. Waktu muda, lalu sebelah masjid, dengar azan, tak hidup, takkan break, tak jalan. Itu waktu muda. Kan? Waktu dah tua, insya-Allah, walaupun pakai kereta Nissan Sunny 130Y 1985, breaknya okey. Sebab tu tuan-tuan puan-puan kalau buka dalam Quran surah Al-A'raf, surah yang ke-7 pada ayat 179, Allah khabarkan begitu gerun dan gentar dalam jiwa kita. Apa yang Allah khabarkan? Allah khabarkan macam mana? Baik. Allah kata, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Tuan-tuan kalau baca Quran, jangan baca dalam bahasa Arab saja. Awak baca dalam Al-Lughatul Arabiyyah, tapi awak faham Al-Lughatul Malayuiyah. Jadi tak dapat ke? Quran menyatakan dalam neraka nanti, kelompok yang paling besar dalam semua neraka, jin dan manusia. Jin kita tak payah ambil kisah, sebab jin bukan anak bini kita. Jin bukan sepupu sepapat kita. Tak payah ambil mangkuk isi air nang buti nang kui buti kui. Tak payah. Sebab jin bukan anak beranak, bukan adik-beradik kita. Ini kalau kabut kita cari jin. Tak. Jin nak masuk syurga, nak masuk neraka, biarkan untuk dia. Tapi kelompok kita manusia ni pun paling ramai dalam neraka. Takut kita salah seorang daripada dia. Kenapa manusia masuk neraka dan jin masuk neraka? 3 sifat. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati, tapi hati mereka mati. Mereka tak ada perasaan. Nampak orang datang ke masjid, dia tak nampak kebaikan orang buat itu. Dia tak nampak. Yang hati dia tak rasa. Nampak orang miskin, tak teringin nak tolong. Nampak jiran susah, tak teringin nak bantu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang kadang-kadang kuat amal, tapi bila hati rosak, sia-sia. Sebab tu saya selalu sebut lagu Hindustan ni. Hindustan kata pasal apa? Hati. Hindustan kata hati apa tu? Tak tahu. Dil. Bahasa Arab qalbun, ni dil. Ni Hindustan kata dil to pagal hai. Dil divana hai. Hati boleh jadi rosak binasa. Hati. Kadang-kadang orang yang beriman kalau tak jaga, dia pun rosak. Kalau dia tak jaga keikhlasan dia, tu imam. Allah. Panjang. Kita ini tu imam ni azan ke? Takbir je 12 harakat. Masa dia solat sendiri, bunyi pun tak. Kalau sendiri-sendiri. Nak tengok keikhlasan dia tu. Biar dia perasan sendiri. Nah, ketika solat, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bergegar kepala lutut makmum. Makmum yang ada semua geng gaul. Kau hantam
surah Yasin. Makmum di belakang kata, habis malam. Time tu imam tu solat sendiri, Allahu Akbar. Inna a'tainakal kautsar. Iya tuan-tuan, siapa belajarlah tasawuf, kendalikan hati dia dengan betul. Takutlah ni jubah cantik bukan main ni. Tapi niatnya, sekali jubah tu besok masuk neraka. Jangan bangga sangat dengan jubah ni, sebab Abu Jahal pun pakai jubah. Abu Lahab pun pakai jubah. Kalau jubah, minta maaf lah. Saya selalu tegur gitu. Nak masuk syurga, tak pakai jubah pun masuk syurga. Asal tutup aurat dan beriman betul, sudah selesai. Ni macam pengantin, boleh masuk syurga. Ya, boleh. Tak perlu pakai jubah pun. Kalau pakai jubah, masuk dalam madrasah kita ni solat jemaah, dalam poket jubah ada gudang garam, elok gugur buang jubah tu. Ya, bawa rokok benda haram masuk dalam masjid. Mana hati dan perasaan kita? Yang muda-muda, vape, bawa masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Mana jiwa kita? Sebab tu Allah kata dalam neraka manusia paling banyak. Kalau nak kata dia ke masjid, boleh tahan dia ke masjid. Tapi hati dan perasaan hanya Allah tahu. Jadi, pertama sekali orang yang masuk neraka sebab hati. Kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Allah bagi penglihatan mata yang sangat terang. Lalu sebelah masjid, tak nampak masjid. Lalu pasal malam, derian. Ada nampak, tapi masjid dia tak nampak. Kenapa? Sebab mata zahirnya terang, mata hatinya udah lama buta. Siapa lagi golongan ketiga? Walahum a'yunu walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ada pendengaran telinga, tapi telinga hati mereka udah pekak lagi tuli. Dengar tak azan? Dengar. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Dia dengar telinga ni, tapi telinga hatinya udah lama pekak lagi tu. Dia hanya terperasan bila tujhe dekha koi jana sanam, प्यार होता है दीवाना सनम, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरे बाहों में मर जाए हम. Bini daripada belakang, la 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 la. Azan tak dengar, tapi yang lain dengar. Manusia ada hati mati. Manusia ada mata hati buta. Manusia ada telinga hati pekak lagi tuli. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu macam binatang ternakan. Kita ni, kalau hati tak jaga, mata tak terang, telinga itu pekak daripada kebaikan, kita dengan lembu, dengan kerbau, dengan unta lebih kurang sama je. Malah lebih dahsyat. Allah kata bal hum adall. Mereka lebih teruk daripada binatang. Bukan Ustaz Amran kata. Menyesal panggil Ustaz ni malam ni. Bukan Ustaz Amran kata. Allah kata bal hum adall. Mereka lebih teruk daripada binatang ternakan. Tuan-tuan, tu saya selalu memberi perumpamaan mudah. Kita sembelih korban kambing. Kita sembelih korban kambing. Lembu lah senang. Lembu dengan kita, kadang-kadang lembu lagi baik pada kita. Lembu lagi manfaat pada kita. Lembu, tuan-tuan, ketika hidup jual 6-7 ribu, manusia untung. Kita cuba pergi jual tengok, laku tak laku. Kencing manis 27, darah tinggi 210, menyusahkan orang aja. Rumah orang tua-tua pun tak larat nak terima kita. Lembu ketika mati disembelih, 500 orang boleh makan.
Kita ketika mati pun nyusahkan orang juga. Nak dimandikan, nak diutuh, lepas tu tinggal wasiat pelik-pelik. Seandainya ayah meninggal di Pulau Gadung, nanti ke bumi di Aitam Kedah. La ilaha illallah. Kenapa? Sebab arwah atuk dulu ke bumi di sana. Jangan tunaikan permintaan tu. Dia berlanggar dengan hadis Nabi. Wasiat tu sebut tidak sah. Walaupun dia tulis macam-macam pun, jangan tunai. Kenapa? Nabi kata di mana dia meninggal, di situ dikebunikan. Kita orang Melayu kan, wasiat ni dia cukup jaga. Dia takut orang tu karang balik jadi hantu. Orang Melayu kan takut hantu kubur. Itu pelik-pelik. Jadi, itu orang. Dan berbanding dengan lembu. Lembu, otak lembu boleh buat sup. Sekarang otak lembu boleh buat sup. Otak kita mikir je menipu orang. Mikir je mengetuk orang. Mikir je menyusahkan orang. Iya semua. Ni muka lembu bahagian pipi ni. Allah Rabbi. Tuan-tuan kalau belajar di Pakistan, pergi Deobandi, India, cukup cerdik dia orang yang ambil isi dekat bahagian pipi ni, sangat sedap. AJK kita tak nak kepala bagi kat Bangladesh. Betul ke tidak? Iya betul. Sebenarnya sebenarnya bakar je kulit dia semua, kemudian ambil daging di bahagian pipi ni dan di celah-celah rangka rahang. Begini cukup sedap. Tapi tak kan, muka lembu bermanfaat, sedap. Muka kita tengok pun meluat. Ia menyusahkan orang. Lembu tuan-tuan dalam perut, apa yang kita tak boleh makan, semua boleh makan. Kalaulah taiknya boleh digoreng, kita goreng. Sebab dah tak boleh sangat dah. Lembu, usus yang bawa najis tu, usus kecil, usus besar, dipanggil perut nipis, perut urat, perut kitab, apa semua tu kan. Maka yang tu dipotong-potong, dicuci apa sebagainya, guna kapur putih, kemudian rebus, cicah air asam. Kita manusia ni makan meleleh-leleh air liu. Lembu tengok geleng kepala. Lembu kata ini pun dia orang telan. Ya. Telur lembu goreng kunyit. Agak-agak kita punya. Ya Allah. Ekor lembu Pak Imam bawa pelari lagi awal. Tukang sembelih kau jangan pandai-pandai ya. Haram hukum dia. Jangan kata saya boleh sembelih tapi ekor saya punya, kau tunggu masuk neraka sebab ekor je. Iya. Haram memberi upah kepada penyembelih dan juga kepada petugas-petugas sukarelawan daripada daging kurban itu. Tak boleh bagi upah. Orang kampung dapat 2 kilo, tiba-tiba petugas dapat 2 kilo dan 2 kilo. 2 kilo tambahan tu haram diberi. Tukang bagi berdosa, tukang ambil pun berdosa. Tapi disebabkan kita tahu buat aja hukum tak buat, maka itu. Jadi Allah kata dalam Quran, ulaika kal an'am. Mereka yang tak mau berjuang dan tak mau ikut Nabi, biarkan hati mereka mati, biarkan mata mereka itu seumpama tak nampak, biarkan telinga seumpama pekak. Mereka itu seperti binatang ternakan, malah lebih teruk daripada binatang ternakan. Takut. Sebab tu kalau kita ikut sunnah Nabi SAW, sunnah Nabi bukannya berat. Sunnah Nabi ada yang fardu dan ada yang sunat. Paling awal, ibadah yang paling besar yang perlu kita jaga adalah solat fardu. Solat fardu pula tu, dia ada masa dia. Masuk solat fardu, katalah 1-2 minit zuhur tadi, waktu dia panjang sampai katalah 4-10 minit atau 4-15 minit. Jadi waktu zuhur tu panjang, tak kalah 4 rakaat, tak sempat. Bukan bermaksud azan je kena solat, bukan. Kalau awak bertugas ni macam ni, adik-adik kita yang pakai baju hitam tu kan dia bertugas untuk jaga PA dan sebagainya contohnya. Maka dia kena tunggu. Dia kena tunggu orang lain solat dulu. Last kali dia solat, jangan dia pula tak solat. Solat kan?
Solat, alhamdulillah. Iya, kena jaga semua. Solat yang mudah dalam agama, solat fardu. Berjuang untuk jaga solat fardu. Solat fardu bukan kata suruh buat awal waktu, mesti kena tunggu di masjid. Bukan. Kalau awak berniaga nasi tengah hari, logik tak kalau awak solat lambat sikit? Logik lah, sebab pukul 12 orang datang makan menuju sampai pukul 2. Jadi pukul 2.30, pukul 3 baru solat. Tadi awak buat apa? Awak berniaga bukankah ibadah? Selesai perkaranya. Senang. Yang Al-Quran kata tu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Yang orang yang solat yang masuk neraka wail itu, alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai daripada menunaikan solat mereka. Bukan alladzina hum fi solatihim. Bukan mereka tak khusyuk dalam solat mereka, tapi daripada solat mereka. Bermaksud habis dah waktu tak solat juga. Masa ketika itu baru jatuh berdosa besar dan haram. Sebab itu kita bila ada ceramah, kita lambatkan sikit solat Isyak. Kenapa? Boleh tak boleh? Boleh. Ustaz, boleh tak kalau lepas ni kita makan dulu sebab ramai yang lapar? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Cuma takut lepas makan senyap hilang. Itu aja. Kan ya? Jadi penilaian besar, kita nak ikut sunnah Nabi. Saya selalu ikut sunnah yang mudah-mudah, tuan-tuan. Yang pertama, tolong buat yang fardu bagi elok. Solat fardu jangan ditinggalkan. Tuan-tuan tolong ingat elok-elok. Hukum meninggalkan solat fardu ni kalau nak dibandingkan, hukum berzina contohnya, dosa besar. Allah dan Nabi tak sebut dikaitkan dengan kafir. Orang riba, orang minum arak, semua ni tak dikaitkan dengan kafir. Tapi Nabi kata beda antara kami dan mereka, umat Islam dan orang bukan Islam. Tarkas salat, yakni meninggalkan salat. Tinggal salat, kafir. Kita ingat kita Islam dah. Oh, pakai jubah elok, pakai baju Melayu elok. Mati, kafir ketika meninggalkan itu. Itu bahaya. Tuan-tuan buka, balik nanti ambil handphone. Handphone kita ni, ada satu ulama besar, Al-Ulamatul Google. Ya, tekan je, hukum tinggal solat. Tekan aja, insya-Allah dia akan keluar macam-macam. Takut kita pula tak nak baca. Kan? Jadi solat fardu, yang muda maupun yang tua, jangan simpan. Ustaz, saya muda, okey. Lambat lagi nak mati, kau jangan. Ada seorang kakak, dia tanya saya, Ustaz, saya risau mak saya di kampung seorang. Mak saya umur 78, dia kata. Seorang. Jadi ayah dah meninggal, seorang. Tapi ajak dia datang KL, dia tak nak. Saya risau, Ustaz. Awak risau apa? Sebab anak-anak ni, dia risau mak bapak ni, takut mak bapak ni mati. Mak bapak risaukan anak dan doa supaya panjang umur. Tu, mak bapak. Sebab tu mak bapak ni dua pintu syurga untuk anak-anak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mak bapak ni kalau ingat kat anak-anak, ya Allah, bertuah anakku panjangkanlah umur dia, ya Allah. Kalau adik anak-anak kita 3-4 beradik kan, kalau duduk sembang, kau tengok ayah macam mana? Tengok dah teruk Allah. Dia kira nak mati je bapak dia tu. Iya sungguh. Maka saya kata kakak risau dekat mak tu kenapa? Yalah Ustaz, takut risau. Mati seorang dalam rumah. Saya kata akak tak payah risau dengan mak tu. Sebab mak tu umur 78, mungkin kontrak dia 88. Ada 10 tahun lagi. Akak umur 42, kontrak 43, tahun depan nanti. Kan? Jadi kita ni, jangan ikut orang Melayu. Orang Melayu kan masa tidur, mimpi, patah gigi atas. Orang jauh mati. Patah gigi bawah. Orang dekat mati. Kita tak mati juga. Mimpi orang mati. Awak tu tak mati. Ini bahayanya.
Maka sebab itu kita kena ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga ibadah solat fardu terlebih dahulu. Kemudian selesai solat fardu, tolong tambah sunnah besar Nabi. Tambah-tambah kita yang agak-agak berumur, ni tak apa, ni muda lagi. Ya, ni muda lagi kan. Ini kena jaga. Ya, semua. Kan ya, umur yang berumur macam kita, yang fardu, yang sunat, tambah. Kata Nabi SAW, amalan sunat, Nabi kata barang siapa yang menjaga 5 jenis solat ataupun 10 rakaat maupun 12 rakaat solat sunat dalam tempoh 1 hari 1 malam, banallahu baitan fil jannah, Allah bina sebuah rumah baginya dalam syurga Allah Ta'ala. Tambah. Masa macam mana? Baik. Pertama sekali, ketika bangun pada pagi hari, azan subuh. Tok Bilal di surau, di madrasah, di masjid, ketika azan, sunnah Nabi kalau awak nak ikut, betul-betul ikut Nabi, azan subuh 2 kali. Madrasah kita azan berapa kali? Sekali. Leceh, ceroy. Ya. AJK, buatlah. Sebab bila awak memulakan sunnah Nabi, pahala awak tu sampai awak mati berterusan macam sungai yang mengalir. Nabi kata, man sanna, siapa yang tunjuk contoh sunnah Nabi dan orang lain beramal, dia dapat ribuan pahala daripada amalan orang lain. Sunnah dia sekarang ni 5.50 subuh. Pagi tadi saya kuliah subuh di Masjid As-Salimin, Kandang. 5.50 azan. So, pukul 5 azan sekali. Pukul 5. Jangan sebut as-salatu khairu minan naum. Kalau orang sebelah solat pula. Tu kan. Tanpa as-salatu khairu minan naum. Kemudian, bila dah sampai masuk waktu 5.50, tukang azan yang lain pula azan. Kalau zaman Nabi, Abu Mahzurah azan yang pertama, Bilal bin Rabah azan yang kedua. Kita pula, Tok Bilal tak bangun-bangun, tinggal itu je seorang. Maka pulun je lah seorang tu. Azan pertama pun dia, azan kedua pun dia. Cuma ketika azan kedua, lafaz as-salah tu kena panjang. Jangan panjang dekat naum. Kita tukang azan Jawa, dia tak faham bahasa Arab. Jadi dia azan, as-salatu khairum minan naum. Apa maksud? Solat lebih baik dari tidur. Tok Bilal azan, mata pejam. Patut azan tu, as-salatu khairum minan naum. Opocon, baru terkejut. Ini naum, chalo bete, chalo karte. Itu satu. Baik. Azan 2 kali, solat jemaah subuh, tuan-tuan. Ya Allah. Ni kita kejap lagi solat isyak kan? Man sallal isya fi jama'ah faka'annama qaman nisfal lail. Siapa solat isyak berjamaah, pahala qiyamul lail separuh malam. Kalau tak nak juga teruk benarlah perangai kita tu. Wa man salla subhi fi jama'ah faka'annama qamal laili kulli. Siapa yang solat subuh berjamaah, pahala qiyamul lail sepanjang malam. Contoh kejap lagi. Selesai makan, jangan tak makan. Kalau ada lebih, bungkus. Minta maaf, saya selalu pesan, jangan bungkus dulu ya. Kadang-kadang perangai orang kampung kita pun pelik-pelik, berapu-rapu. Tu orang perempuan bawa beg, dalam beg dia ada plastik dengan getah. Contoh. Lepas tu bukan bungkus untuk dia tu, bungkus untuk anak cucu dia, sampai 12 orang pula tu. Masjid buat untuk orang hadir ke masjid makan.
Bila dah lebih makan, pengurusi kata ni makanan ada lebih ni, bungkus je. Masa tu baru boleh. Bukan belum apa-apa dah bungkus. Lagi teruk, AJK yang bungkus. Apa perangai? Baju dah cantik. Tahun depan tak panggil dah apa. Iya sungguh. Hati-hati. Kadang-kadang kita nampak benda tu kecil je. Jadi, lepas selesai makan gitu gini, balik rumah, contoh, kita balik malam ni tidur. Tidur mimpi. Mimpi merata-rata lah dia. Tiba-tiba niat nak bangun tahajud ni. Tapi tak bangun. Nabi kata, barang siapa yang tidur, berangan-rangan dan bercita-cita mau bangun tahajud, tetapi matanya mengalahkan dia. Maksud dia tak dapat bangun. Dan dia hanya bangun untuk solat subuh berjamaah, baginya pahala qiyamul lail baginya. Ustaz, saya Ustaz berangan ni 12 tahun nak tahajud, tapi belum start. 12 tahun cita-cita dia. Nah, tidur terus, bangun solat subuh berjamaah. Tidur kita itu umpama tahajud sepanjang malam. Itu pun tak nak. Betapa dahsyatnya kesombongan manusia seperti kita ni. Dahsyat sungguh. Maka sebab itu, kita bangun je lepas azan subuh. Nak jaga, nak dapat banallahu baitan. Habis tak? Cukup habis? Belum? Banallahu baitan fil jannah. Ya, okey? Tak apa, nanti kita masuk bab tu. Okey? Kenapa nak bagi tahu kita? Sebab dalam solat ini, siapa nak rumah dalam syurga, Allah suruh yang pertama solat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Datang azan, jangan duduk nyembang. Ni pagi-pagi buta duduk dekat luar tu gudang garam. Pagi buta belum minum dah gudang garam. Ni apa cerita? Heran tau, sangat bahaya. Saya selalu kata, di hospital awak tak isap rokok, di pejabat awak tak isap rokok, di R&R awak tak isap rokok, di shopping mall awak tak isap rokok. Tiba-tiba di keliling masjid dan surau awak isap rokok. Awak sedang menjatuhkan kemuliaan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih buruk yang isap rokok tu AJK. AJK juga kena. Iya sungguh. Jadi hati-hati. Solat sunat subuh 2 rakaat. Nabi kata rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Takkan tak nak. Yang janji tu Nabi, yang janji tu Allah. Kalau pemimpin janji pun kita percaya? Kan? Pemimpin janji yang tak dapat ditunaikan janji lagi, itu pun kita percaya. Kan ya? Ini tak. Allah janji kita tak percaya. Nak tak aku nak bagi kekayaan dunia dan seisinya? Tak payahlah. Mulut tak kata, tapi tubuh badan tak mau menyambut sambutan dan tawaran daripada Allah Ta'ala. So jaga 2 rakaat solat sunat subuh. Orang perempuan tenang-tenang je solat di rumah, azan, buat aja solat sunat subuh di rumah. Tuan-tuan yang lelaki, kalau rumah sebelah menyebelah dengan madrasah, maka dengar azan, buat di dalam rumah lebih baik. Sebab Nabi solat sunat dalam rumahnya, kemudian baru masuk masjid dan solat fardu. Itu lebih utama. Tapi kalau rumah awak 3 kilometer, kau jangan cuba. Buat-buat datang, Tok Imam bagi salam. Itu tak cerdik namanya. Okay? Buat di rumah. Orang perempuan, contoh, tiba-tiba awak terjaga 6.45, Ustaz. Macam mana nak buat? Macam mana apa? Bangun itu, solat sunat subuh dulu dan kemudian solat subuh. Jangan sesekali tinggal. Malah ada 2 hadis sahih. Solat sunat subuh boleh diqadha. Kita datang lambat. Tapi memang perangai kita pun macam tu. Asal tu imam nak bagi salam, kita sampai. Kan? Asal kita sampai tu imam bagi salam. Ini perangai kita gitu. So kita pun datang, solat.
solat subuh masuk. Habis solat subuh, kita pindah cari tempat kosong, qada solat sunat subuh. Itu hadis sahih. Itu hadis sahih. Nak menunjukkan bahawa besarnya solat sunat subuh. Yang kedua, solat sunat sebelum zuhur. Azan zuhur, solat sunat sebelumnya. Boleh buat 2 rakaat, boleh buat 4 rakaat, 2 salam. Okey. Solat sunat selepas zuhur. 2 pun boleh, 4 pun boleh. Itu 3 dah. Solat sunat ba'diyah maghrib yang baru kita buat tadi. Ba'diyah selepas maghrib. 2 rakaat. Ustaz, kalau saya nak buat 4, kau jangan merapu. Nabi buat 2-2 je. Kan ya? Udah. Dan kejap lagi solat sunat ba'diyah isyak, lepas isyak 2. Jadi kalau siapa buat 5 jenis 2 jadi 10. Kalau siapa buat 2 4 2 jadi 12. Maka kata Nabi, barang siapa yang beramal dengan 10 rakaat atau 12 rakaat solat sunat itu dalam tempoh 1 hari, Allah bina sebuah rumah baginya dalam syurga Allah. Dalam hadis lain Nabi menyebut rumah itu dibina berjiran dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Proof malam ni kita sambut Maulid, kasih sangat ke atau sekadar bohong tiap-tiap tahun tu? Jadi kita buat sungguh-sungguh. Bermula daripada kejap lagi ba'diyah isyak dengan tinggal. Makan tak habis, banyak makan tu. Dia takut habis makanan. Kan tak buat ba'diyah isyak. Kalau paling bagus buat di rumah. Lepas solat isyak, balik nanti buat di rumah. Paling bagus. Muka kita tak ada harapan. Kalau balik rumah, shalom, habis. Maka buat di rumah lebih baik. Tapi kalau tak mampu, buat di sini. Itu aja. Dapat 10 atau dapat 12. Tambah tahun ni selepas Maulid. Siapa nak tambah lebih banyak, boleh tambah lagi. Yang tadi 5 jenis solat dipanggil sebagai muakkad atau sangat dituntut atau mustahab digalakkan. Tapi tambah lagi kalau siapa ada ruang, geng-geng pencen daripada main damaji aja. Kan? Order kopi O 1 gelas, nyembang sampai 3 jam, buang masa, buang umur je. Solat sunat ghairu muakkad 4 rakaat 2 salam sebelum asar. Sebelum asar bukan 2 rakaat. Nabi sebut dalam hadis sahih, orang yang buat 4 rakaat Allah jatuh cinta padanya. Tu, besar nikmat. 4. Siapa lebih kuat buat lagi 2 rakaat sebelum maghrib yang tadi. Tidak sangat dituntut, Nabi tak buat, tapi para sahabat buat 2 rakaat, tambah lagi kebaikan. Kalau tak ada majlis ilmu, buat sebelum isyak. Dah. So jadi 5 tambah 3 ada 8 jenis solat sunat rawatib di hadapan dan di belakang solat fardu. Tuan-tuan, jangan buang masa umur kita. Nabi sebut dalam ayat Al-Quran, kalau kita baca, Allah ulang ayat yang paling mudah, wal asr innal insana lafi khusr. Atas muka bumi Allah tak ada pun yang rugi, tapi kita ni tergedik-gedik buat benda yang rugi. Kita bangun tidur dapat pahala, jaga isteri beli tudung, bawal, tenggiri, kembung, jenah, semua dapat. Ya, dapat. Bela anak-anak degil, dapat pahala kita. Berkawan dengan kawan pun perangai tak senonoh, hutang tak bayar-bayar, pun kita dapat pahala. Iya, sungguh. Macam-macam. Semua atas muka bumi Allah dapat pahala. Dapat isteri tak dengar cakap, awak sabar, pahala. Kadang-kadang awak jadi penceramah, bagi ceramah, balik awak yang kena ceramah. Siapa kejap, pahala. Jalan kaki ke rumah, patah balik semua, pahala. Tak ada apa yang... Tapi manusia tak nak yang pahala. Dia berebut nak buat dosa. Itulah sifatnya manusia. Maka kalau kita melihat di sini, maka kita ada 2 perkara besar yang kita perlu tangani, cinta dunia dan juga takut mati. Mati ni tuan-tuan, semua orang takut. Kenapa? Sebab kita rasa macam tak bersedia. Sebab tu mati tu rahsia. Kalau dah mati kita tahu tarikh dia bila,
madrasah ni penuh. Tak ada siapa pergi kerja. Makan pun tak lalu. Kau tak payah buat je apa ni, jamuan. Memang tak lalu makan. Tapi tak, manusia ni dia pelik. Gali kubur. Patutnya gali kubur tu takut tu. Rokok ada di mulut. Apa punya ni? Masukkan, duduk gali kubur, dia boleh bincang lagi. Semalam JDT lawan dengan Melaka je. Dia bincang benda-benda yang tak ada manfaat. Nabi kata, dan ketika kita pergi ke tanah perkuburan itu, kita sentiasa memikirkan kalaulah kita mati besok, tak ada siapa teman dalam tu. Nak jawab dengan Allah Rabbi. Dengan bawa dosa pula tuan. Dosa dengan Allah, dosa dengan Nabi, dosa dengan mak bapak, dosa dengan bini kita, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran-jiran, dosa dengan tempat kerja yang kita kerja sampai 30-40 tahun. Masuk pukul 8, sepatutnya masuk kerja. Kita masuk pukul 8, pergi minum dulu setengah jam. Bayangkan satu hari setengah jam. Renta haram sepanjang hidup berapa banyak? Kan? Sepatutnya balik pukul 4, 3.30 dah resap. Itu tak termasuk yang duduk di kafe 2 jam. Itu tak termasuk yang ambil pen company bawa balik pergi ke anak cucu. Tuan, Allah. Takutnya. Tetapi tahu kita harus kembali untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan berdasarkan kepada kempen yang AJK minta kepada saya, kempen sedekah. Nabi salah seorang dermawan sepanjang hidupnya. Dia betul tu Azan. Okey, baik. Nabi adalah dermawan. Jadi kalau kita ni sambut maulid, ngaku sayang ke Nabi, salah satu sifat kita adalah dermawan. Jangan jadi al-bakhilun wal-kedukutun. Maka malam ni kita isytiharkan supaya buat kutipan untuk madrasah kita. Untuk apa sahajalah. Siapa-siapa yang ada di sini, ada tabung jalan ke? Ada? Ada tabung jalan? Mana dia? Ada. Mana dia? Sila. Okey. Ini bekas besar ni. Bagi penuh ya. Okey, alhamdulillah. Ini tabung sedang dijalankan. Maka semua keseluruhan duit kutipan ini untuk mana? Untuk madrasah kita. Untuk kepentingan majlis ilmu. Untuk apa-apa urusan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita keluarkan duit untuk urusan rumah kita pun dapat pahala. Tambah urusan rumah Allah lebih besar pahalanya. Cuma betulkan perangai kita. Kenapa? RM50 pasar malam, kecil betul duit tu. RM50 duduk dalam masjid, besar pula duit tu. Jangan jadi macam tu. Kenapa? Sebabkan kita sepatutnya hantar yang banyak pergi ke akhirat. Simpan yang sikit aja kat dunia, sebab tak lama lagi kita mati. Okey, siapa-siapa yang tak bawa duit malam ni, kalau rumah dekat, kejap lepas makan, start motor, pergi balik ambil. Kan? Kalau tak tahu juga, nombor akaun ada tidak? Ada dah, mesti ada kat situ. Sekarang ni begini je, scan je, zam gitu je. Jangan simpan duit banyak. Kalau mati kita tak dapat apa-apa. Tapi kalaulah kita kerjakan seperti mana yang diajar oleh Nabi, Allahu Akbar, nikmat besar. Saya cerita tuan-tuan sikit bab derma ni. Saya pengetua Madrasah Raudhah Al-Ilmi. Tahfiz saya tak ramai pun pelajar. Pelajar berasrama 20 perempuan, 25 lelaki, dan pelajar ulang alik ada 130 orang. Dan kami belanja lebih kurang 50 hingga 70 ribu sebulan. Semenjak 11 tahun yang lepas sampai hari ini, bila mana kita buat itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tak pernah sikit pun ada masalah. Api tak pernah kena potong, tak pernah ada
tunggakan. Makan ayam. Sarapan pagi, okey, macam biasa nasi goreng ke dengan telur. Makan tengah hari, makan malam. Ayam potong 10, bukan potong 12. Potong 10, besar. Anak-anak, minum petang sekejap lagi, ramainya manusia. Akibat daripada keberkatan sedekah. Sedekah ni bukan hanya di dunia je kita dapat. Di akhirat ni berpanjangan. Maka jangan jadi bakhil untuk akhirat, kerana bakhil untuk akhirat adalah merugikan kita sahaja. Dan siapa yang tak ada duit, derma Allah akan ganti padanya. Tapi kadar derma mengikut kemampuan dia. Ustaz, saya ada duit banyak Ustaz. Saya nak bagi kat madrasah, macam mana? Dah duit banyak, bagi banyak lah. Ini lagi satu peringatan. AJK dia kutip derma daripada orang kampung. Entah-entah AJK bagi ke tidak entah. Contoh lah. Contoh ha. Jadi AJK kalau dia nak keberkatan, dia dulu masuk dalam tabung. InsyaAllah Allah pasti memudahkan perjalanan urusan. Kerana AJK ni dia pahala besar jaga rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam bab sedekah, paling kuat orang perempuan. Orang perempuan, ya Allah, sedekah kuat. Ngaji tajwid daripada ada gigi sampai tak ada gigi. Ya, marhaban orang perempuan, orang lelaki meraban. Ya, sungguh baca Yasin dari rumah ke rumah orang perempuan. Kekuatan orang perempuan dalam buat baik ini sangat bagus. Tetapi saya nak ingatkan orang perempuan, sedekah bagus, ngaji bagus, datang ceramah bagus, datang masjid bagus, baca Yasin bagus. Lawan lelaki pun kuat. Jadi yang tu betulkan. Ya, yang tu betulkan ya. Diam-diam aja. Orang perempuan nak masuk syurga, kata Nabi, bila dipandang wajahnya oleh suaminya, suami rasa senang dan damai. Syurgalah tempat dia. Tak payah make up pun. Dia pandang je isteri, isteri bang, minum bang. Senyum je dia. Syurgalah tempat dia. Ini tak, kita pandang bini kita, serangan jantung. Allah. Okey. Moga-moga. Jadi kesimpulan kita malam ini. Ceramah saya tak panjang pun. Tapi nak bagi tahu pada kita, kesimpulan kita, jangan sekadar sambut, tapi penghayatan dan mengikuti sunnah Nabi. Allah janji dalam Al-Quran, surah Al-Imran, surah ketiga pada ayat 31. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah, wahai Muhammad, beritahu semua kepada mereka, seandainya benar-benar umatmu itu mencintai Allah, tugas mereka adalah fattabi'uni, ikut aku, ikut Nabi. Siapa pada malam ni, lelaki dan perempuan semua kita, kalau kita mengaku sayang pada Allah, tugas kita yang pertama adalah ikut Nabi. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih dan sayang dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang yang ikut Nabi dapat keampunan atas segala macam dosa mereka. Wallahu a'lam. Baik, satu dua soalan, silakan. Tak ada? Muslimat? Tu mikrofon ada tu. Apa-apa je boleh. Nak belajar tentang sunnah Nabi ke, itu ke, ini ke. Tu ada. Orang perempuan juga tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sila. Pertanyaan saya, Ustaz, selain daripada mengikuti amalan-amalan sunnah yang memaafkan
Adakah solat malam itu seharusnya 11 rakaat atau contoh kita bangun solat taubat, solat istighfar, solat hajat atau kena 11 rakaat juga? Terima kasih Ustaz. Baik, cuba tengok orang perempuan solat tahajud. Kita orang jantan terkejut. Lelaki dituntut tahajud, perempuan kurang. Nabi bangun tahajud, Aisyah tidur, raba-raba tersentuh kaki Nabi. Menunjukkan bahawa suami tahajud, bini yang terkejut. Tapi sekarang terbalik. Isteri solat tahajud, suami tidur macam mayat. Isteri baca Yasin. Gitu kan? Baik. Lelaki dan perempuan, tahajudnya Nabi, solat malam Nabi, solat tahajud dan solat witir. Paling sedikit 9, 8 tambah 1. Biasa-biasa yang Nabi buat adalah 11. Sama ada 10 tambah 1 atau 8 tambah 3. Macam Ramadan kita selalu buat tu. Itu biasa. Dan paling banyak riwayat Imam Muslim 13. 2, 4, 6, 8, 10, 3. Atau 2, 4, 6, 8, 10, 12, 1. Jadi maksimum paling banyak 13, kebiasaannya 11, paling kurang 9. Ustaz, kita macam mana? 11 jangan, 13 tak pernah buat. 9 baru tengah fikir. Jadi macam mana nak start? Mula dengan 3. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Mula dulu yang itu. Okey, tapi tak apalah kalau muslimat yang tadi itu dia memang dah lama buat, maka seboleh mungkin kekal yang 11 atau 9 sebab itu sunnah Nabi. Tapi kalau kita ni sekali buat, kadang-kadang kita buat program solat tahajud 20 rakaat, lepas tu 20 tahun pula baru buat. Tak boleh. Buat sikit-sikit. Ya, 3 rakaat, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Tapi bacanya panjang. Nabi salat dengan Huzaifah al-Yamani. Nabi baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Huzaifah kata, aku berangan dan harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-100. Surah Al-Baqarah 286. Kalau kita jadi makmum, harap Nabi rukuk pada ayat yang ke-5. Ulaika ala hudan min rabbihim. Macam tahlil arwah tu kan. Tiba-tiba kata Huzaifah, Nabi tak rukuk, Nabi sambung. Sehinggalah 286 dan aku harap Nabi rukuk. Nabi nyambung surah An-Nisa, surah perempuan 176. Rakaat pertama 286 tambah 176, kita 76. Ya. Rakaat kedua Nabi menghabiskan surah Ali Imran 200 ayat. 2 rakaat Nabi 3 surah ratusan ayat. Bengkak tak kaki? Bengkak. Kita bengkak. Gaul. Nabi 2 rakaat 3 surah ratusan ayat. Kita 2 rakaat 3 surah 3 kul. Dalam keadaan bini 3, baca 3 kul je. Nah, jadi kalau saya lah amalan kami di sekolah tahfiz, kami buat macam mana tak nak bagi anak-anak penat sebelum tidur solat witir. Itu hadis sahih. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi wasiat pada dia solat witir, yakni sebelum tidur. Solat witir 1 rakaat sebelum tidur. Kejap pergi balik, selepas makan, kalau ada bungkus jangan tak bungkus pula, bungkus. Kalau ada lah, kalau ada. Okey, baik. Kemudian bawa balik di rumah, simpan, ambil wudu masa nak tidur tu, buat 1 rakaat. Allahu Akbar. Baca bagi semua cukup. Ya, doa iftitah dia elok, Al-Fatihah dia elok. Kemudian baca 3 kul atau 1 kul, boleh. Dua-dua hadis yang sahih. Sampai 1 rakaat bagi salam. Kemudian tidur. Kemudian seterusnya. Besok bangun 5.50 masuk waktu. 5.30 masuk, sempat lagi tahajud. Sebab muka kita memang jenis tak ngampal panjang. Jadi solat kita pendek.
Jadi 5.30 tu bangun, sempat tahajud 2 rakaat. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad. Jaga yang tu buat dengan tertib dulu. Berjalan lancar 2-3 bulan. Kalau dah ada kekuatan, tambah 2, tambah 2, tambah 2. Kalau tak larat, pertahankan 2. Cukup. Kenapa? Sebab itu adalah sunnah wajib bagi Nabi. Sunnah tapi wajib. Itu ya. Nabi kata solat solat tahajud itu wajib bagi dia tapi sunat bagi umatku. Sebab kita memang tak larat. Jadi saya pesan kepada akak tadi tu, kalau akak boleh buat 8 tambah 1, 9, teruskan. Solat tahajud ni tidaklah semestinya bangun 2 rakaat tahajud, 2 rakaat taubat, 2 rakaat istikharah, 2 rakaat hajat, 2 rakaat lagi solat tasbih. Bukan begitu pada hakikatnya. Awak bangun tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Solat sunat. Saja aku solat sunat malam kerana Allah Ta'ala dah. Saja aku solat sunat malam 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nak pendek lagi. Saja aku solat sunat kerana Allah Ta'ala. Dah. Ujung nanti baru witir 1. Ya, selesai. Maka itu je sebenarnya. Kan? Tak perlu susah-susah. Okey. Wallahu a'lam. Last soalan terakhir. Lapor dah buat ni. Tak ada ya? Okey, kalau tak ada insya-Allah kita tutup dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa jiran-jiran dan teman-teman kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami menzahirkan keikhlasan kepadamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mencontohi sunnah baginda Nabi ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di malam ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka binting dari panas api neraka-Mu ya Allah. Rahmati qaryah kami ya Allah. Berkati qaryah kami ya Allah. Lindungi qaryah kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Kau satukan kami dalam taman syurga ini ya Allah, satukan kami nanti dalam jannatul firdaus-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.